Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita masuk bab 11. Al-Baqarah ayat 74. Muka surat 23. Betul tak Ustaz? Kat tanda dekat situ. Betul. Okey Ustaz. Silakan. Muka surat 23 eh. Ya Ustaz, muka Okey. surat 23. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa man tabi'ahu wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wat ta'wil wa ayyidna bi ruhil qudus. Amma ba'd. Dan bibu rahmat Allah. Alhamdulillah kita syukur pada Allah ya dapat berkumpul pada pagi ni kelas. Dan minta maaf ya, saya pakai t-shirt je. Sebenarnya saya kurang sihat dan malas nak salin baju duduk kat rumah je kan. Okey, hari ni kita sambung Suratul Baqarah ayat 74. Saya buka share screen dulu. Okey. Ayat 74. Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Summa qasad, dia dia sebenarnya kena tengok ayat-ayat sebelum lah. Baru kita faham ceritanya lebih lanjut. Tapi kita baca dulu Ataupun lebih baik kita tengok terjemahan juga. Terjemahan surah Al-Baqarah. Okey. Apa ni? Okey, yang ni. Summa qasad qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian sesudah itu hati kamu menjadi keras seperti batu. Sorry. Dia tak habis baca. Summa qasad qulubukum min ba'di dzalik. Kemudian sesudah itu hati kamu menjadi kesat. Fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Hati yang kesat itu umpama batu ataupun bahkan lebih keras daripada itu. Bahkan lebih keras. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal antara batu-batu itu ada batu yang boleh hancur ataupun terpancar dan mengalir air daripadanya. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Ada antara batu yang boleh pecah-pecah terbelah lalu keluar mata air daripadanya. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah, dan ada antara batu yang jatuh ke bawah kerana takutkan Allah Azza wa Jal. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah Ta'ala sama sekali tidak pernah leka terhadap apa yang telah kamu lakukan. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, nak tak nak kita kena tengok ayat-ayat sebelum ya. Yang mana cerita ini dia bermula dengan kisah Baqarah tu lah. Dalam ayat yang ke-67. Yang mana Nabi Allah Musa AS mahu menyelesaikan kes pembunuhan yang berlaku pada masa tersebut. Jadi bila pembunuhan itu berlaku, tak jumpa siapa dia pembunuh dia tu. Jadi akhirnya Allah Azza wa Jal pun, Inna Allah ya'murukum an tazbahu baqarah. Memerintahkan Bani Israel pada masa itu menyembelih seekor lembu. Baqarah ni saya pun tak tahulah, saya dah cuba cari dah. Setakat saya tahu memang lembu betina. Tetapi ada juga yang kata Baqarah ni dia bukannya lembu betina, memanglah tamarbutah tu merujuk kepada betina kan. Tetapi dia juga boleh bermaksud seekor lembu. Baqarah seekor lembu. Tetapi rasanya mungkin lebih tepat lembu betina kot. Sebab dalam Al-Quran pun ada guna perkataan baqar dalam ayat yang lain. Wa minal baqari.
Jadi rasanya lebih tepat lah kot Baqarah. Saya adalah beberapa hujah nak kata Baqarah tu memang merujuk kepada lembu betina. Tapi wallah alam lah ya. Kita apalah. Allah Ta'ala pun suruh sembelih seekor lembu betina. Dan ambil satu bahagian daripada lembu tersebut. Ada kali ikut cerita ahli kitabnya bahagian ekor ya. Kemudian pukul pada si mati. Dan bila pukul pada si mati itu, si mati itu akan hidup semula. Dan bila hidup, si mati itulah yang menceritakan siapakah pembunuhnya yang sebenarnya. Okey, itu cerita dia. Dan di sinilah kita dapat lihat berapa kali perkataan Baqarah disebutkan dalam surah ini. Dan saya dah ceritakan pada ibu-ibu sekalian kenapa surah ini dinamakan Baqarah menurut pengkaji. Okey. Di sini dalam ayat 67, 1, 68, 2, kemudiannya 69 ada, ayat 70 pun ada. Kemudiannya pada ayat 71 pun ada. 5 kali perkataan Baqarah telah disebutkan. Okey. Jadi bila disembelih Baqarah tu tengok ayat ni Fakulna tribuhu biha. Fakulna maka kami katakan idribuhu pukullah si mati itu biba'diha dengan sebahagian daripada anggota lembu yang kamu sembelihkan. Yang kamu sembelih. Kadzalika yuhyillahul mauta. Demikianlah cara Allah Ta'ala menghidupkan semula orang yang mati tadi. Wa yurikum ayatihi. Dan Allah Ta'ala menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. La'allakum ta'qilun. Agar kamu menjadi orang yang sentiasa berakal. Jadi ibu-ibu yang saya kasihi. Itu perkara yang pertama. Yang kedua, kalau ditanyakan kenapa lembu betina yang dipilih. Kenapa Allah Ta'ala tak suruh sembelih yang lain kan? Okey. Ini kerana mereka pernah terjebak dalam satu perangai yang tak elok selepas mereka bebas daripada cengkaman kuku besi Firaun tu. Mereka telah menyembah patung anak lembu. Patung anak lembu tu apa dia bahasa dia? Fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar. Ah, ijlan tu lahu khuwar yang mengeluarkan suara. Jadi oleh kerana mereka pernah menyembelih patung anak lembu, maka Allah Ta'ala pun macam balas balik lah. Yang lembu yang kamu sembah dulu tu, sembelih dia. Sembelih dia dan pukul sebahagian dia tu pada si mati. Okey, itulah cerita dia ya. Tapi apa yang berlaku ibu-ibu yang dirahmati Allah, sepatutnya apabila kita melihat kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jal yang boleh menghidupkan orang mati dengan cara yang unik, iaitu dengan menggunakan lembu sahaja. Bukannya guna perkara yang pelik-pelik pun, hanya menggunakan lembu. Sepatutnya kalau kita tengok keadaan itu, kita akan kagum dengan kebesaran Allah Azza wa Jal. Tapi apa yang berlaku ibu-ibu sekalian? Yang berlakunya selepas itu, summa. Summa ni dia tak semestinya hari itu, tak semestinya esok lusa, tapi beberapa bulan ke, mereka qasat qulubukum. Kolbu-kolbu mereka menjadi kesat balik. Kita sebut kesat kan, dalam bahasa Qurannya qasat. Menjadi qasat balik. Nak kata keras ni, mungkin betul kalau kita terjemah sebagai keras, tapi keras ni dah ada perkataan lain lagi. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi. Ghalizal qalbi tu mungkin sesuai kalau kita terjemah sebagai keras. Tapi ni bukan keras ni kesat. Hatinya menjadi kesat, sukar untuk ditanggalkan kotoran-kotoran yang ada tersebut. Okey. Kalau kita tengok di sini ibu sekalian, kemudian hati mereka, kolbu-kolbu mereka menjadi kesat. Umpama batu, kal hijarah, au. Au ni apa ya, Kak Liza? Kalau dalam bahasa Arab standardnya, au ni apa dia? Atau, Atau kan? ya, Tapi kalau kita tengok sini, dia tak terjemah atau. Dia terjemah bahkan. Jadi kita pun, jom. Saya nak tunjuk pada ibu-ibu sekalian. Ada tak ulama syarah tentang perkara ini? Kita tengok sama-sama Biasanya kalau saya menulis buku untuk saya cek satu-satu ayat tu saya akan rujuk banyak kitab sebenarnya. Tapi ini rujukan mudah aja nak tunjuk pada ibu Dia saya biasanya saya tengok tafsir Kabir, tafsir Tabari, Qurtubi, Zamakhsyari, Ibn Ashur dan sebagainya.
Tapi dalam buku tu saya takkan nyatakan semualah. Cuma kita memang rujuk pelbagai buku untuk melihat semua pandangan ulama kan. Okey. Au di sini. Au. Okey. Au ni litanwi' fil qasab faminha wa minha ma syad qaswah. Okey, dia tak sebut di sini macam mana au tu. Kita tengok kitab yang lain pula. Kitabul Baghawi ada tak? Kitabul Baghawi. Ni disebut. Kilab au bimakna bal. Bal. Artinya bahkan. Hatinya menjadi kesat seperti batu, bahkan lebih kesat daripada batu itu sendiri. Okey. Ada yang kata wakila bimakna waw. Ada yang kata artinya waw. Waw itu dan. Hatinya menjadi kesat seperti batu dan lebih kesat daripada batu. Ada yang kesat, ada sebahagian mereka kesat seperti batu. Ada sebahagian mereka hatinya lebih kesat daripada batu. Tapi mungkin lebih tepatlah ibu-ibu sekalian, saya kira bal lebih tepat. Bahkan kalbu mereka lebih kesat daripada batu itu sendiri. Okey, baik. Kembali pada yang tadi, artinya mereka tidak melihat apa yang berlaku itu sebagai satu tanda keagungan Allah Azza wa Jal. Bahkan kemudiannya mereka kembali kufur kepada Allah Azza wa Jal. Sedangkan batu ni kesekesat mana pun dia, sekeras mana pun batu itu, dia pun boleh hancur, boleh keluar air daripadanya. Bahkan ada batu yang jatuh kerana takutkan Allah Azza wa Jal. Jadi sebenarnya juga kalau kita perhatikan, Allah Ta'ala macam mengkritik Bani Israel ini yang suka tidak melihat perkara yang lebih utama. Dia, contohnya Bani Israel ni dia tengok apabila berlakunya kes kematian Uzair dan kemudian Uzair hidup semula selepas 100 tahun, dia tengok benda tu ajaib, dia pun bertuhankan Uzair. Dia suka tengok kepada benda yang tidak utama. Benda yang tidak utamanya, Uzair hidup balik. Artinya Uzair ni mesti Tuhan. Okey. Tapi dia tak tahu Tuhan ni takkan mati. Sepatutnya begitu. Benda yang paling besar bukannya isu Uzair hidup balik. Yang paling besar adalah Allah Ta'ala menghidupkan Uzair. Ini merupakan keagungan Allah Azza wa Jalla. Itu sepatutnya yang kita fokus. Tapi akhirnya orang Yahudi dia duk fokus tentang hidup balik. Ini mesti Tuhan. Dia tak pergi ke arah point Tuhan mustahil akan mati. Okey. Internet saya problem ke Kak Niza? Ke okey je? Okey, Ustaz. Okey, Clear semua. Alhamdulillah. Sebenarnya 2-3 hari ni teruk sangat internet. Saya nak buka berita harian pun payah. Okey. Terima kasih banyak Kak Nis. Sebagai contoh tadi, Masya Allah, saya rasa gembira sangat dapat dengar ulasan daripada Ustaz Ustaz Muin. Beliau ada syarah sikit berkenaan dengan suratul Kahfi. Maafnya kita melencong sekejap. Okey, beliau syarah ayat ini. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim. Maka jangan-jangan pula engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam membinasakan dirimu. Okey. Dia macam mana nak terjemah? Tak apalah kita terjemah ikut yang ni lah. Illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Jangan kamu membinasakan dirimu disebabkan menanggung duka cita terhadap kesan-kesan buruk perbuatan mereka jika mereka enggan beriman. Okey. Ustaz Muin kata Nabi SAW ni berjuang habis-habisan ni. Nak bawa umat selamat daripada kemurkaan Allah Azza wa Jal. Nabi berdakwah. Nabi sampaikan Nabi ni sedih tak sedih memikirkan soal umatnya yang tidak mahu beriman ni. Bakhi'un nafsak. Sampai Nabi nak membinasakan diri baginda sendiri. Macam ada ulama kata macam Nabi nak bunuh diri. Bukanlah betul Nabi nak bunuh diri. Tapi nak cerita Nabi terlampau sedih. Asafa. Asafa ni sedih yang melampau. Jadi kata Ustaz Muin, Nabi SAW begitu sedih mengenangkan umat baginda yang enggan menerima dakwah Islam. Artinya Nabi ni dia praktikkan kefahaman Al-Quran dia kepada dakwah. Bagaimana pula dengan kita kata Ustaz Muin? Kita hanya membaca suratul Kahfi untuk mendapat pahala pada hari Jumaat. Kita tidak pun lahir perasaan ingin berdakwah sebagaimana Nabi SAW. Kita tidak timbul pun perasaan sedih sebagaimana sedihnya hati Nabi SAW mengenangkan umat baginda yang tidak beriman.
Oh, jadi bila saya dengar Samu'in kata macam tu, terduduk saya. Subhanallah, ibu-ibu sekalian ya. Kita kita lebih kepada mementingkan diri sendiri. Saya baca surah Kahfi hari ini Jumaat. Okey, kenapa tu? Kerana sunnah Nabi nak dapat pahala, memang bagus dah. Tapi kita hanya berhenti di situ je. Tidak timbul pun perasaan ingin menyampaikan kebenaran Islam, berdakwah, kita bercakap benda-benda yang baik, kita tak suka bergaduh antara satu sama lain. Dan sebelum itu minta maaf ya ibu sekalian ya, dan saya tidak mahu berpolemik, tapi saya nak sebut bagaimana kita umat Islam di Malaysia bergaduh seakan tentang Ashabul Kahfi hari itu ya. Sedangkan suratul Kahfi adalah surah yang dibaca dan difahami untuk menyelamatkan diri daripada Al-Masihud Dajjal. Tapi di Malaysia kita bergaduh tentang suratul Kahfi, kita berpecah belah kerana bincang tentang agama Ashabul Kahfi, kita saling tuding menduli jari antara satu sama lain, kita tidak menepati realiti suratul Kahfi untuk menyatukan umat Islam dalam berdepan dengan Al-Masihud Dajjal. Sebaliknya kita bergaduh. Jadi kita suka tengok benda-benda yang picisan. Kita suka bincang benda-benda yang tak penting pun. Bahkan dalam surah Al-Kahfi ni tak cerita pun soal nama-nama agama. Hanya dinyatakan mereka beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya yang lain tu semuanya bukanlah benda yang penting pun untuk dibahas, untuk dipergaduhkan. Tapi akhirnya kita bergaduh benda-benda yang macam tu. Jadi saya pun sayang, saya memang tahan diri berpuasa kepada Allah. Ya Allah, tahanlah diri aku daripada aku suka komen benda-benda yang sensasi, yang terkini, melainkan benda yang ada manfaat, yang tidak ada nilai pergaduhan tu tak apalah. Tapi untuk kita komen benda-benda yang boleh menimbulkan pergaduhan, kalau kita sebut A pun golongan B tak suka, kalau kita sebut B pun golongan A tak suka, tapi kita sebenarnya nak mengajak, kenapa nak bergaduh benda ni? Tak faham ke surah Kahfi ni nak menyatukan umat, nak bergaduh. Tak bolehkah kalau kita kata macam ni, ini pada pandangan saya, itu pada pandangan saudara, cukup-cukuplah kita berdamai. Tak bolehkah kita begitu? Jadi sayang kerana kita telah melihat Al-Quranul Karim dalam konsep yang tidak begitu mendalam. Kita suka tengok benda-benda yang picisan. Jadi sayang ya, ibu-ibu sekalian. Jadi seperti orang Yahudi ni, mereka suka bincang benda yang ajaib-ajaib, benda pelik-pelik, tapi tidak membekas pun keimanan dalam diri mereka. Sebab itu, kalau kita lihat dalam satu surah, orang kafir ni dia kata pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu biabaina in kuntum sadiqin. Hidupkanlah semula mak ayah kami jika kamu orang yang benar. Maka Nabi kata, tugas aku bukan nak menghidupkan orang mati supaya kamu beriman. Bukan itu tugas Nabi. Tugas Nabi adalah nak memahamkan tentang agama itu sendiri. Kenapa pula kita nak hidupkan orang mati, barulah ini lambang kebenaran agama kita. Sejak bila pula agama ni terbukti benar dengan menghidupkan orang mati? Sejak bila pula agama ni terbukti apabila Nabi menunjukkan mukjizat sekian-sekian? Bukan begitu. Ad'u ila sabili, akan Nabi sebut hazihi sabili ad'u ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ini merupakan jalanku yang mana aku seru dengan hujah. Ya, aku seru dengan hujah, aku seru dengan bukti, bukannya dengan menunjukkan perkara-perkara yang ajaib. Jadi di sini, ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, kita kena elak daripada perbuatan orang Yahudi yang suka bincang benda-benda yang tidak memberikan manfaat yang besar terhadap agama dan sebagainya. Ya. Okey, baik. Ibu-ibu dan rahmat Allah sekalian, kita ke depan lagi, iaitu pada ayat 83. Ini saya memang sukalah kalau ayat-ayat macam ni. Ini mula Allah Ta'ala berikan nasihat kepada Bani Israel sebenarnya. Wa iz akhazna, dan ingatlah dulu-dulu. Kalau iz ni artinya yang dulu-dululah. Kalau wa iza yang kini dan akan datang. Wa iz akhazna, dan ingatlah dulu-dulu wahai Muhammad, ketika kami mengambil mitsaqa Bani Israel, mengambil perjanjian dengan Bani Israel, la ta'buduna illallah, jangan kamu sembah melainkan Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan dengan kedua ibu bapa hendaklah kamu berbuat yang ihsan. Wa zil qurba wal yatama wal masakin, ya. Wa zil qurba ni, dan berbuat baik jugalah terhadap zil sorry lepas ni
Berbuat baik juga kepada kaum kerabat, wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Okey. Wa qulu linnasi husna, dan katakanlah kepada orang ucapan-ucapan yang baik, husna. Ini tumpuan kita ya. Wa aqimus salata wa atuz zakah, kerjakan salat, tunaikan zakat. Thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Kemudian kamu berpaling. Bani Israel ini berpaling daripada perjanjian setia tadi, kecuali sedikit daripada kamu, dan sememangnya kamu orang yang tidak peduli pun tentang janji setia ni. Okey. Jadi di sini Allah Ta'ala dah pesan kepada Bani Israel, wa qulu linnasi husna, kena cakap baik dengan orang, ya, tak boleh cakap kasar. Okey, baik. Ni ada lagi perjanjian banyak ni. Cerita surah Baqarah ni, cerita Bani Israel zaman Nabi Musa. Kalau cerita Ali Imran, banyak cerita umat Nabi Isa. Jadi kalau kita nak tengok satu-satu ni, Masya Allah, terlalu banyak yang Allah Ta'ala cerita sebenarnya. Tapi kita sabar je lah, kita hanya melihat ayat-ayat pilihan kan. Okey. Jadi poin dia, وَقُولُوا لِلنَّاسِ husna, dan katakanlah kepada manusia ucapan-ucapan yang baik, husna. Ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita tengok dulu sebelum itu, Allah Ta'ala kata wabil walidaini ihsana, dan kepada ibu bapa buatlah ihsan. Jadi sebut ibu bapa dulu, baru sebut ihsan. Kenapa tu sebut ibu bapa dulu? Memberikan penekanan pentingnya ibu bapa tu kan. Tak apa lain tu. Cakap benda yang baik, maka ada satu cerita daripada Abul Abbas Al-Qalshani. Beliau berkata, ketika saya dilantik menjadi hakim di Konstantiniyah, bukan Konstantiniyah, Konstantinah. Ketika saya dilantik menjadi hakim di Konstantinah, ayah saya memberikan nasihat. Awak kena bertakwa kepada Allah Ta'ala dalam keadaan bersendirian dan khalayak. Ya, satu. Abah berpesan dengan satu ayat Al-Quran dan satu hadis. Jadi dia nak jadi hakim tu, ayah dia bagi pesan. Ingat satu ayat Quran ni, ingat satu hadis ni. Apa dia ayat Quran tu? Ayat Quran tu adalah wa qulu linnasi husna, dan cakaplah dengan orang dengan bahasa yang baik. Itu satu. Apa pula hadis Nabi? Hadis Nabi SAW riwayat Tirmizi, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan berakhlak, yakni bergaul dengan orang ni dengan akhlak yang baik. Jadi kalau kita cakap benda yang baik, kita berakhlak dengan akhlak yang baik, tak payah bimbang. Pasti orang akan suka dan Islam mudah tersebar. Itu je dia punya point. Jadi di sini menarik ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian untuk kita memahami tentang wa qulu linnasi husna. Cakap benda yang baik. Percakapan benda yang baik ini sumbernya daripada mana? Okey. Antara sumbernya adalah apabila kita memahami, apabila kita berlapang dada dan cuba memahami situasi dengan sebaik-baiknya. Baru keluar perkataan-perkataan yang baik. Misalnya dengan minta maaf ya ibu-ibu sekalian, dengan minta maaf. Sekarang ni bising tentang isu Datuk Rosyamno kan. Dia kata boykot Datuk Rosyamno, tak nak membeli di kedai dia, tak nak sokong dah apa-apa produk dia, tak nak sokong dah filem dia dan sebagainya kan. Kerana apa? Kerana ada cadangan bahawasanya dibuat rumah pelacuran untuk bangsa asing. Okey. Sebenarnya sebelum kita nak boykot tu, dalam keadaan saya no komen ya, saya tak ada komen apa-apa pun, tapi saya nak cerita, sebelum kita nak marah-marah dia, kita kena fikir dulu, Datuk Rosyamno ni Muslim, manusia yang cerdik. Logikkah dia mengeluarkan idea tersebut? Kita situ dulu, kita pergi. Logik ke orang Islam, Muslim, duduk di Malaysia, dia tahu dia bukanlah orang jahat pun. Satu dua perkara kita tak setuju dengan dia, itu benda biasa, tak setuju, tapi dia bukan jahat pun. Logikkah dia mengeluarkan idea supaya mewujudkan rumah pelacuran kepada bangsa asing tu? Situ dulu kita pergi. Sebelum kita nak komen apa pun, situ dulu. Lapang dada, sangka baik. Logik ke orang macam tu nak bagi cadangan demikian? Selepas kita berfikir logik atau tidak logik, barulah kita pergi ke level, kita check, tengok ada YouTube dia tu, yang hitam putih ke apa. Tengok, saya sendiri saya tak tengok lah sebab malas saya nak tengok. Okey.
Tapi saya dah baca ulasan daripada orang yang boleh dipercayai, Akhi Fairuz Jengkawi itu. Okay, jadi dia kita kena tengok tengok dulu, dengar dengar apa yang disebut. Adakah itu cadangan dia ataupun itu persoalan dia saja? Biasalah orang-orang yang buat podcast ni, ibu sekalian, kadang-kadang dia buat soalan provokatif. Jadi kalau ikut Akhi Fairuz Jengkawi, bukan cadangan dia pun, dia hanya bertanyakan soalan kepada orang yang dijemput, iaitu Aiman Psikologi itu. Dia tanya soalan, kawan tu pun respon dengan baik. Tetapi biasalah orang media, tak tahulah orang media tu adakah ia merujuk kepada Datuk Roshamno ke, dia merujuk kepada orang media yang menguruskan podcast tu ke, sengaja mengeluarkan ayat tersebut untuk menimbulkan sensasi dan menarik orang ke arah podcast. Dan memang kita tak setuju dengan isu bad marketing. Okey, saya rasa kita sama-sama kita tak setuju dengan bad marketing. Okey, ketepikan dulu isu bad marketing tu. Bad marketing, kita ketepikan dulu. Kita harap budaya bad marketing akan mati suatu masa nanti. Tapi isunya untuk kita boikot Datuk Roshamno sebelum kita membuat kajian terlebih dahulu, adakah ia satu benda yang bagus, ibu-ibu sekalian? Jadi sebab itulah paling baik, kita lebih baik kita diam dulu. Subhanallah, saya tak tahu apa-apa. Saya kena dengar dulu YouTube. Okey, dengan YouTube. Dengan lapan dada, oh baru tahu rupa-rupanya macam ni, macam ni, macam ni. Okey. Ini barulah kita dapat bercakap benda yang baik. Ini tidak semua orang nak mengata. Jadi sayang dalam keadaan kita belum menyemak betul-betul perkara tersebut. Wa qulu linnasi husna, dia punya sumber yang pertama adalah lapang dada. Sangka baik. Okey, satu. Yang kedua, ucapan-ucapan yang baik ini boleh wujud apabila kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Bila sahabat dengan orang yang soleh, orang yang tutur katanya terjaga, alhamdulillah. Itulah saya dah dengar cerita tentang ibu bapa kan. Macam kami ni ibu bapa yang kira muda-muda lagi lah. Tapi muda tak muda pun anak saya dah nak masuk tingkatan 2, dah bulan 3 ni. Okey. Tapi kawan saya pun dah ada anak-anak yang muda daripada saya pun. Anak dah tingkatan 4 pun ada, tingkatan 5 pun ada, kahwin awal. Okay, jadi ceritanya, ada beberapa ibu bapa ni bila nak masuk sekolah menengah aja dah, nak masuk sekolah rendah takut. Bila nak masuk sekolah menengah, fikir lagi, alamak sekolah macam mana. Okay, kalau sekolah dekat-dekat kawasan dia tu okey lah. Tapi saya pernah duduk di satu kawasan yang sedikit menakutkan. Yang mana budak-budak biasa je lah lepak tak pergi sekolah. Kalau kita tegur bahaya kita pula, kereta kita jadi mangsa. Jadi kita takut nak fikir nak hantar sekolah menengah macam ni. Dia tengok tempat lah, kebanyakan okey je. Takutnya perkara yang paling kita takuti, dia akan bercakap, dia akan serap perkataan-perkataan tak elok bawa balik ke rumah. Itu sangat-sangat menakutkan. Jadi nak tak nak kita kena berjuang untuk mencari satu kawasan yang harmoni supaya kita, anak-anak kita, keluarga kita ni akan membudayakan percakapan yang baik-baik. Misalnya dalam masa Pesta Buku hari itu, ibu-ibu sekalian, Masya Allah, saya bertemu dengan sahabat saya, junior saya pun, ya, jauh juniornya, Ustaz Sulaiman Nuba. Orang yang baik, ya, Ustaz Sulaiman Nuba ni orang baik, orang yang berilmu, cakap bahasa Arab dia muda daripada saya lagi pun, muda 4-5 tahun lah. Tapi Masya Allah, akhlak dia, saya suka sangat dengan Ustaz Sulaiman Nuba ni. Dia nak cerita, satu kali dia nak cerita tentang kereta dia rosak. Saya tanya dia, sembang-sembang, dia kata, 2 kali dia sebut satu perkataan yang saya tak pernah sebut bila saya sembang. Bila sembang, insya-Allah saya sebut. Masya-Allah saya sebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pun saya sebut. Tapi ada satu perkataan yang saya hafaz, yang saya tahu, saya tak pernah sebut dalam percakapan saya. Iaitu, qadarullah wa ma syaa fa'al. 2 kali dia sebut. Dia kata kereta dia pernah rosak tu qadarullah ma syaa fa'al. Dia cakap lagi qadarullah, sama ada qadarullah ataupun qadarullah, dua-dua boleh. Qadarullah ma syaa fa'al, kata dia. Saya kata, ya Allah, bagusnya Sulaiman ni kan. Dia cakap je, qadarullah ma syaa fa'al. Qadarullah ma syaa fa'al. Saya perasa, ya Allah, saya nak belajar sesuatu lah daripada dia. Nanti kalau saya ada cerita benda-benda yang menyedihkan sikit ataupun musibah yang menimpa, kita nak sebut demikian. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Jadi bila kita dah biasa macam tu, kita akan jadi tak kekok lah. Awal-awal mungkin kekok sebab dia panjang kan. Tapi bila dah biasa, insya-Allah dia jadi tak kekok. Jadi saya nak ceritanya, bila kita bersahabat dengan orang yang soleh demikian, kita rasa macam kita akan serap dia punya ucapan-ucapan baik dia tu. Jadi budaya hidup kita, ya, insya-Allah.
Dan ucapan yang baik ini memang kita kena biasakan. Macam contoh, saya cuba biasakan diri dengan sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ataupun kalau masuk rumah je mesti saya sebut penuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila cakap telefon pun macam itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau jumpa orang-orang tengah-tengah jalan ni, saya belum mampu lagi. Saya hanya mampu sampai level Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tapi saya nak cuba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau ditanyakan, kenapa saya nak cuba benda tu? Apa yang mempengaruhi saya? Okey, memang ada hadis Nabi. Sepatutnya hadis Nabi SAW yang mempengaruhi kita. Tapi hadis Nabi satu. Kita memerlukan suasana. Sehinggalah saya melihat satu video Ustaz Jamilin. Beliau nak cerita tentang memberi salam ni. Beliau keluar dari kereta jumpa dengan anak murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau berjalan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa orang lain lagi pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kata ini budaya yang baik ni dapat daripada Ustaz Kamilin. Pun orang muda daripada saya pun. Belajar daripada orang muda ni kan. Kata, ya Allah, aku kena buat macam ni juga. Tak boleh aku nak selama-lamanya selesa dengan Assalamualaikum je. Tak boleh. Aku kena biasa dengan sunnah Nabi. Aku kena biasa dengan ucapan-ucapan yang baik. Allah Ta'ala pun sebut wa qulu linnasi husna tu. Kita pun cuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ucapan-ucapan yang baik begini, ibu-ibu sekalian, akan mempengaruhi kehidupan kita. Bila kita bercakap benda yang baik, pasti kita tidak suka kepada perkara-perkara yang tidak baik. Dan apabila kita buat perkara yang baik, pasti kita suka bercakap benda-benda yang baik. Dia punya sifat dia macam tu. Dia akan saling timbal balas. Ya, insya-Allah. Jadi caranya adalah kita mesti bersahabat dengan orang-orang yang baik. Bila bersahabat dengan orang baik, dengan orang yang soleh, suasana yang soleh, insya-Allah kita pun akan bercakap benda-benda yang baik juga. Ya, baik. Ibu-ibu sekalian, kemudiannya kita ke depan lagi. Muka surat 26 ya. Ayat 114. Okey ni. Hidupkan rumah Allah Ta'ala. Pagi ni saya pun tak pergi solat subuh di surau. Bangun awal. Tak larat lah. Tak larat dah ni. Kepala pun dah mula pening. Untuk kelas ni pun saya duk fikir lama nak datang ke tak datang, nak datang tak datang. Nak datang pula nak join kelas ke tak. Tapi Alhamdulillah okey lah. Boleh lah kan. Okey. Tapi ceritanya sedih sebenarnya tak dapat pergi surau. Semalam Zuhur saya tak pergi surau. Sebab saya duduk kat luar. Asar tak pergi surau lagi. Kenapa tak pergi surau? Sebab pengsan. Pukul 3 lebih saya dah pengsan dah. Bangun-bangun pukul 5 lebih. Jadi bila tak pergi surau tu, malam tu kita rasa kenapa hidup aku ni rasa macam tak betul je. Macam kosong je. Sebabnya kita biasa kan kalau Zuhur ataupun Asar lah. Kalau Zuhur saya tak ada, saya duduk office ke, paling kurang Asar tu biasanya saya akan duduk di surau dekat rumah saya ni lah. Kita seronok dah Zuhur dengan Asar je di surau. Kecuali kita tak ada kan. Jadi bila tak pergi tu rasa macam kosong je. Cumanya kalau subuh tu saya usahalah. Cuma tadi memang tak larat lah. Kena air sikit pun dah ketar-ketar sejuk kan. Kata seorang ustaz, Ustaz Mukhtar ke tak tahu kenapa, mak saya lah cadang saya dengar kuliah dia. Dia kata kita ni sepatutnya menjadikan masjid dan surau ni rumah kedua kita. Bukan nak kata rumah kedua pun tak juga. Kalau rumah kita sekarang ni rumah tidur lah. Rumah tidur, rumah berehat apa kan. Tapi surau tu sepatutnya jadi rumah kita juga. Sepatutnya. Adakah kita rindu dengan surau katanya? Dengan masjid surau kan? Adakah kita rasa bersalah kalau tak pergi masjid dan surau? Kalau tak timbul rasa bersalah tu macam kena semok diri balik lah ibu-ibu sekalian. Orang lelaki lah terutamanya, ibu-ibu tak apa lagi. Kalau orang lelaki tak timbul rasa bersalah tak pergi surau, mana ada masalah lah. Tapi kita tak mengata sesiapa ya. Kita nak katanya secara muhasabah diri. Kalau orang lelaki tak rasa rindu dengan masjid dan surau, memang bermasalah lah jawabnya. Nak tak nak perasaan rindu, kasih pada masjid tu kena wujud, nak tak nak. Mesti kena wujud. Kalaulah dalam diri seorang lelaki tu dia minat dengan masjid dan surau, dia minat dengan solat ni, Alhamdulillah orang tu boleh jadi menantu kita. Boleh jadi suami pada anak-anak kita kan. Okey.
وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyekat dan menghalang daripada menggunakan masjid-masjid Allah untuk salat dan menyebutkan nama Allah di dalamnya, dan ia berusaha pula meruntuhkan masjid-masjid itu. Siapa yang lebih zalim? Satunya orang tu dia halang orang daripada pergi masjid, dia halang orang daripada ingat nama Allah, dia berusaha pula untuk meruntuhkan rumah Allah Azza wa Jalla. Inilah orang yang sangat-sangat zalim. Jadi, kalau kita faham orang yang amat zalim ni, orang yang menghalang dihidupkan rumah Allah, artinya orang yang terbaik adalah orang yang menghidupkan rumah Allah. Kan dalam surah Taubah dinyatakan, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya sahaja orang yang sentiasa menghidupkan, memakmurkan rumah Allah ini, orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan juga hari akhir. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah. Okay. Jadi ibu-ibu sekalian, kita sebut di sini muka surat 27 kata Ibnul Arabi di dalam kitab Ahkamul Quran. Beliau ulama mazhab Maliki. Oleh kerana salat dan menghidupkan masjid merupakan ibadah yang amat besar kedudukannya, maka menghalang orang daripada menghidupkannya dianggap sebagai dosa yang amat besar. Menghidupkan rumah Allah ni merupakan satu ibadat yang besar, maka cuba menghalang orang dan meruntuhkannya, itu merupakan dosa yang amat besar. Okey, baik. Kita dianjurkan untuk menghidupkan masjid dengan dua cara. Satu, hissiyah. Yang kedua, maknawiyah. Hissiyah ni benda-benda zahir lah. Bersihkan masjid, bagi bantuan lah, pergi-pergi, masukkan duit sedikit sebanyak, kalau kita ada duit lebih-lebih. Okay, itu satu. Yang kedua, maknawiyah. Maknawiyah ni kita berusaha untuk menghidupkan ibadah di masjid itu sendiri. Sama ada baca Quran, zikrullah, menghidupkan majlis ilmu dan seumpamanya. Ya, kena ada usaha tersebut. Tetap apa ibadah lah, itu secara maknawiyah. Dan sekarang ni kita tengok ya, budaya gelombang yang ditimbulkan oleh Alif Satar. Semoga Allah Ta'ala bagi beliau pahala yang banyak melimpah ruah dan semoga istiqamah sampailah ke akhir usia. InsyaAllah. Wujudnya gelombang dahsyat sangat, saya tengok gelombang subuh bagaikan Jumaat. Akhirnya Allah Ta'ala menangkan Islam ni di tangan orang yang bukan ustaz. Allah Ta'ala kuatkan agama ni di tangan orang bukan ustaz juga. Alhamdulillah. Dan kita tak perlu cemburu. Tak boleh dengki. Kita cemburu dalam bentuk kita pun nak buat juga. Ya. Jadi saya berharap dia boleh jadi gelombang. Biarlah dapat pahala yang banyak kepada Alif Satar. Kita pun berusaha membentuk pahala-pahala yang lain dengan cara-cara kita tersendiri. Mungkin kalau kita yang kempen tak menjadi. Tapi Allah Ta'ala bagi beliau anugerah menjadi orang yang dikenali, ramai yang follow beliau, menyebabkan beliau boleh guna kekuatan tersebut. Walhamdulillah. Kita syukur sangat kepada Allah Jalla wa'ala. Ibu-ibu dirahmati Allah sekalian. Jadi, menghidupkan rumah Allah Ta'ala ni, kalau kita tengok daripada pelbagai sudut. Dan kita kena usaha supaya kita tidak menghidupkan rumah Allah ni dalam bentuk-bentuk yang tidak memberikan manfaat yang besar. Antaranya kalau kita tengoklah ulasan-ulasan ulama', elakkan daripada kita buat tulisan khat di masjid yang tidak dapat difahami. Kadang-kadang saya pun nak tengok tulisan-tulisan khat di masjid kan, kita nak baca pening. Sekejap wow tu sepatut duduk di sini tapi dia ejah ke belakang khat kan. Kemudian wow tu duduk di bawah. Macam mana nak baca? Nasib baik kita ni tahulah ayat Quran tu macam mana, hafallah sedikit sebanyak bolehlah baca. Tapi saya nak fikir seorang-seorang, kalau orang tak hafal Quran, macam mana dia nak baca ayat ni kadang-kadang kalau ibu-ibu tengok di masjid, tulisan khat di masjid yang ayat kursi tu kan, kita pun pening tengok. Ada ke tulisan khat di masjid yang boleh kita tengok sebagai contoh? Ni ada ni. Boleh baca ke ibu sekalian macam ni? Pening ni. Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mujur lah. Yang tu ni kan. Ni macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh baca lah sebab saya hafal. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. Tapi macam mana kalau orang tak hafal ni nak baca ni? Mana satu innama Bismillahirrahmanirrahim. Innama. Ini innama. Innama sini. Ya'muru sini.
Masajidah sini pula masajida. Allah atas. Man sini. Amanah sini. Allah peningnya, subhanallah. Ni apa ni ibu sekalian? Rasul apa ni Kak Niza? Rasulu, entah. Tak perasan Ustaz, kecil pula tu. Yang bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatahan mubina. Mujur saya hafal. Tak, ni tak tahu ni. Inna fatahna laka fatahan mubina. Liyaghfira laka mana? Subhanallah. Apa faedahnya? Apa faedahnya daripada buat benda-benda macam ni, ibu sekalian? Tak faham kita. Apa yang mahu ditonjolkan? Ya? Cuba tengok. Ni tulisan apa ni? Subhanallah. Penuh dengan tulisan khat yang tak mampu dibaca. Penuh. Macam mana nak baca ni semua ni? Ni bolehlah senang sikit lah. Ya ayyuhallazina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairan la'allakum tuflihun. Okey lah. Tapi kalau kita tengok kebanyakan ni, memang boleh kata tak boleh nak baca, ibu sekalian. Sampai kita pun keliru. Ni belum kira ni. Yang tulisan ke bawah ni. Ke bawah ke atas ni. Oh ni. Mujurlah ayat kun ya ayyuhal kafirun. Bolehlah faham. Ni apa dia ni, ibu sekalian? Apa ni sebenarnya ni? Sallallahu alaihi wasallam. Ni apa ni? Masjid Kuala Lumpur. Ini kalau kita kritik lebih-lebih bahayalah pun kan. Tapi saya tak tahu apa faedahnya daripada tulisan-tulisan yang demikian. Yang sukar untuk dibaca. Yang ni boleh dibaca lagi lah. Okay. Jadi sebenarnya ini bukan cara menghidupkan rumah Allah. Dan di sini kalau kita tengok contohnya, banyak sebenarnya bangunan di mana-mana pun, tapi bukan di masjid. Saya tengok, ya Allah, sepatutnya masjid kena buat macam ni lah. Contohnya bangunan MAIS Singapura kot, saya pergi. Rasanya MAIS Singapura. Tapi entah kat mana nak tengok apa benda ni. Majlis Agama Singapura Majlis Agama Singapura. Entah kat mana macam ni nak tengok. Budaya kerja ke apa. Tak jumpa kat mana. Tapi saya tengoklah bukan saja di Singapura lah. Di beberapa tempat yang mana dia tunjuk akhlak-akhlak yang baik. Akhlak-akhlak yang baik, attitude yang kita kena ada, budaya-budaya yang kita kena ada. Okay, pertamanya apa dia cakap bekerja ke apa, kan jelas. Saya duk bayangkan kalau masjid ni ada keinsafan yang demikian, kita tak payah mementingkan tulisan khat yang tak difahami. Kita letak di mana-mana penjuru attitude Muslim yang berjaya berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi SAW, 1, 2, 3. Orang masuk je, oh ini 3 budaya yang cemerlang, budaya kerja yang cemerlang. Siapa yang kata? Nabi Muhammad SAW. Ke depan lagi, oh ini kata-kata Abu Bakar. Mana ada di sudut-sudut masjid ni, ucapan-ucapan yang menceritakan budaya percakapan orang Muslim, budaya kerja orang Muslim, budaya bersahabat orang Muslim. Daripada mana? Daripada hadis Nabi, ucapan para sahabat, ayat Quran dan terjemahan. Itu lebih memberikan kesan yang besar daripada kita buat tulisan khat yang tak difahami. Dan saya pun tak faham juga. Saya okey, tapi saya tak faham apa faedahnya nak tulis nama-nama Allah yang 99 keliling masjid itu. Apa dia punya keuntungan yang besar daripada tulisan-tulisan demikian? Kita sekadar nak menjadi perhiasan masjid ke kita nak membentuk budaya pemikiran yang betul kalangan umat Islam? Jadi sepatutnya kena adalah budaya-budaya cemerlang ni kan. Tapi itulah ibu-ibu sekalian, rasa sayang sangat apabila masjid menjadi tempat perhiasan, bukan membentuk minda yang bagus kalangan orang yang datang ke masjid. Kemudian satu lagi ayat yang boleh kita bincangkan adalah ayat 124 berkenaan dengan berdoa yang baik-baik untuk keturunan kita. Anak kita ni memang harta yang paling besar ibu sekalian. Jadi kita memang nak anak kita ni jadi orang yang berjaya, orang yang baik. Tapi poin saya, anak saya jadi orang baik. Percakapan yang baik, pandai cakap dengan orang. Tak lebih-lebih pun tak apalah. Yang pentingnya dia jadi orang bermanfaat. Jadi kata Allah Azza wa Jalla cerita tentang Nabi Ibrahim AS.
Wa izi betala Ibrahim rabbuhu bikalimatin. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimah. Maknanya Allah Ta'ala ada buat beberapa perintah dan larangan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'atammahun. Nabi Ibrahim berjaya menyempurnakan perintah dan larangan Allah Ta'ala itu. Qal, yakni qala Allah Jalla wa'ala, inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku akan melantik kamu menjadi pemimpin kepada manusia. Nabi Ibrahim AS doa, wa min zuriyati. Jadikanlah kiranya daripada keturunanku pun pemimpin-pemimpin. Kata Allah Jalla wa'ala, qal, la yanalu ahdiz zalimin. Permohonanmu diterima, tetapi kalau orang zalim tidak akan menjadi pemimpin. Hanya anak cucu cicitmu yang beriman kepada Allah Azza wa Jal yang akan menjadi pemimpin. Di situlah lahirnya anaknya Ismail Ishaq, cucunya Yaqub, cicitnya Yusuf menjadi pemimpin-pemimpin yang besar kan. Jadi Nabi Ibrahim AS dia tak nak dia saja yang berjaya, dia nak anak cucu cicit dia pun menjadi orang yang berjaya. Okey. Wa min zurriyati, dan daripada keturunanku pun biarlah ada yang menjadi pemimpin juga. Dan pemimpin ni pemimpin apa? Kena faham dulu pemimpin ni pemimpin apa. Artinya menjadi contoh tauladan. Ya, menjadi contoh tauladan. Ibaratnya kalau orang tengok kepada anak kita tu, bila anak kita dah besar, kata, ya anak siapa lah tu, ya Allah, bagusnya. Suka sangat tolong-tolong orang tua ni. Kalau nampak orang tua dalam keadaan susah je, dia lah anak siapa tu sebenarnya. Oh, tu anak Puan Aisyah tu. Memang macam tu lah. Memang mak dia yang didik dia suka tolong orang. Lekat perangai suka tolong orang tu pada anak dia. Oh, patutlah macam tu kan. Okay. Ataupun kalau tengok anak kita tu seorang yang sangat-sangat tawaduk, humble. Walaupun anak kita tu insya-Allah satu masa nanti dapatlah orang yang berjaya dalam pekerjaan. Mungkin ada kalangan anak kita ni dapat pangkat-pangkat yang tinggi-tinggi pun. Tapi anak siapa tu? Datuk tapi ya Allah. Cakap tu lemah lembut, tawaduk, humble. Kalau bukan datuk pun pengurus syarikat yang besar. Humble je. Tak adalah nak sombong-sombong. Anak siapa sebenarnya dia tu? Anak Puan Zaharah lah tu. Memang Puan Zaharah tu memang macam tu. Tak pernah nak menyombong diri dengan orang lain. Jadi anak dia pun sama juga. Jenis tak menyombong diri. Oh, kita pun seronok. Jadi ke mana lagi tak tumpahnya kuah kalau bukan ke nasi. Jadi akhlak yang ada pada mak ayah tu akan mewarnai kehidupan anak-anak. Dan kita tengok anak-anak kita ni, kalau kita jenis macam tu, memang anak-anak kita kopi kita. Kalau anak-anak kita, kalau kita jenis macam ni cakap, anak kita pun bercakap macam tu juga, dia akan kopi kita. Yang saya yakin ibu-ibu sekalian merupakan ibu-ibu yang baik-baik, dan anak-anak ibu-ibu pun akan mencontohi akhlak kita tu insya-Allah. Tapi poin dia adalah Nabi Ibrahim AS begitu suka dengan berdoa untuk keluarga baginda, anak cucu cicit baginda. Baginda takkan doa untuk diri sendiri sahaja. Dan di sini, saya sekarang ni pun kena selalu baca doa yang ini. Dan ibu pun dah tahu dah doa yang ini sebenarnya. Tapi kita sebut jaga ya, sebagai perkongsian. Saya dah baca doa ni dah beberapa lama dah. Tapi mungkin dalam setahun, 2 tahun ni saya agak kerap membacanya. Dan dalam tahun ni lagi-lagilah kena kerap. Ini dalam suratul Ahqaf kan. Ayat ini. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Apabila dia dah sampai ke peringkat dewasa yang sempurna kekuatannya, sampai umur 40 tahun, dia pun mula berdoa. Rabbi, Tuhanku, auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ilhamkan kepadaku supaya tetap bersyukur dengan nikmat yang engkau kurniakan kepadaku. Wa ala walidai, dan nikmat yang telah engkau kurniakan kepada kedua ibu bapaku. Apa yang ilhamkan tu? Okey, apa yang minta ilham tu? Iaitu an a'mala salihan, supaya aku ni tetap mengerjakan amal soleh tardah yang engkau redai. Tapi poin ke depan tu jangan lupa. Wa aslih li fi zurriyyati,
dan jadikanlah sifat-sifat kebaikan meresap masuk ke dalam jiwa zuriat keturunanku. Ini tubatu ilaika wa inni minal muslimin. Sesungguhnya aku bertaubat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk kalangan orang yang tunduk kepadamu. Jadi di situ nampak tak? Ada doa tu, wa aslih li fi zurriyati, dan elokkanlah pada zuriatku, supaya kebaikan-kebaikan itu akan mewarisi, akan meresap masuk ke dalam cucu kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keturunan kita ni kan. Jadi ini satu doa yang besar ni sebab ia merangkumi kita, ibu bapa dan juga keturunan kita. Jadi tak kira lah sekarang berapa pun umur kita, kena kerapkan baca doa ini. Tambah-tambah orang yang dah masuk umur 40 ke atas ya, 40 ke atas, kena kerap kali membaca doa ini, dan ini antara doa yang mesti saya bacakan dalam paling kurang salat duha. Ada satu sujud, saya akan baca juga doa ini. Okey. Jadi bila dirahmati Allah, poin dia adalah doa untuk keturunan jangan dilupakan. Tapi muka surat 29 tu saya sebutkan pada perenggan kedua terakhir. Kita belajar sesuatu yang penting, bahawa kita tidak dianjurkan untuk memohon doa yang bukan-bukan dan mustahil untuk dicapai. Okey, jadi macam tadilah kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Ibrahim AS, la yanalu ahdiz zalimin. Kalau orang zalim tak akan jadi pemimpin. Okey. Jadi artinya kita tak boleh doa benda yang berlebih-lebihan. Bahkan kita tidak boleh berdoa sesuatu terlalu spesifik yang mana tak sesuai pun sebenarnya. Lebih baik kita berdoa secara umum je daripada kita berdoa spesifik dalam beberapa keadaan. Ya. Contohnya macam mana ibu-ibu sekalian, kalau kita doa yang spesifik tu, ya Allah yang Tuhanku, aku doa padamu supaya anak aku ni dapat belajar di universiti sekian. Tersebut lagi nama universiti tu. Tak perlulah sampai macam tu. Cukuplah kita doa secara umum supaya anak kita dapat sambung pengajian di tempat yang sesuai dengannya. Itu lagi baik. Sebab kita tak tahu apa sebenarnya yang terbaik untuk anak kita tu. Anak kita elok masuk di situ ke ataupun anak kita elok yang lain. Biar secara umum sahaja. Ataupun jangan berdoa sesuatu yang sukar untuk dicapai atau tak mungkin untuk dicapai. Jadi contohnya kita berdoa sesuatu yang apa-apalah yang tak logik untuk kita capai tu kan. Itu tak diajarkan dalam agama kita. Jadi berdoa tu pun biarlah ada logiknya, supaya kita tidak termasuk dalam golongan yang disebut sebagai al-mu'tadin ataupun orang yang melampau dalam berdoa, ya. Okey, baik. Sebab itu yang diajarkan doa supaya rezeki murah boleh, tapi tak payahlah nak doa jadi orang kaya raya apa tu. Kerana kita tak tahu adakah kekayaan itu baik untuk kita atau tidak. Tapi kalau rezeki yang murah, kita nak, supaya dengan itu kita dapatlah menjalani kehidupan dengan baik. Baik. Satu lagi akhirnya, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, pada ayat yang ke-148, ini cerita tentang berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Walikullin wijhatun huwa muwalliha. Setiap umat tu dia ada kiblat dia masing-masing. Fastabikul khairat, maka berlumba-lumbalah kamu untuk melakukan kebaikan. Okey. Dalam bab ayat ini, kalau kita tengok Allah Ta'ala dia dalam bab amal ibadat ni dia ada dua kategori. Satu yang dinamakan sebagai sari'u. Sari'u itu artinya bersegera. Kalau fastabiku, berlumba-lumba. Okey, maknanya ada benda yang bersifat kita segera buat. Ada benda yang bersifat kita kena berlumba-lumba untuk melakukan al-khairat. Al-khairat ni kebaikan-kebaikan. Bukan satu kebaikan ya, banyak kebaikan. Fastabiqul khairat, maka berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kata Al-Qurtubi, ayat ini dia merujuk kepada salat. Artinya kita berlumba-lumba untuk salat pada awal waktu. Dan kalau kita perincikan lagi, bila pergi salat itu, berlumba-lumba untuk mendapat saf yang pertama sebagai contoh. Berlumba-lumba untuk sampai awal supaya dapat salat sunat sebelumnya dan sebagainya. Dan bagi Syekh As-Sa'di pula, katanya ini bukan sekadar untuk ayat tentang salat. Walaupun bila cerita tentang kiblat ini, ia merujuk kepada salat, tapi ceritanya umum.
apa sahaja nilai kebaikan, kita mesti berlumba-lumba untuk mengerjakannya. Kata Syekh Nasir As-Sa'di, orang yang berlumba melakukan kebaikan di dunia, mereka lah yang berlumba untuk mendapatkan syurga di hari akhirat kelak. Kedudukan mereka lah yang tertinggi dalam kalangan manusia. Di sini kita cuba tengok, ibu-ibu sekalian ya. Saya nak tunjuk satu ayat dalam suratul Waqi'ah. Ayat ini kalau kita tengok pun kita rasa pening pada awalnya. Wasabiqun as-sabiqun. Tanpa melihat kepada terjemahan dulu Wasabiqun dan orang-orang yang berlumba. As-sabiqun. Orang-orang yang berlumba. Jadi kita pun tak faham. Wasabiqun as-sabiqun. Orang-orang yang berlumba. Mereka lah orang-orang yang berlumba. Apa maksudnya? Okay, kalau kita tengok terjemahan. Dan orang-orang yang berlumba-lumba dalam melakukan amal kebaikan di dunia, mereka jugalah orang yang berlumba-lumba ataupun orang yang mendahului masuk ke dalam syurga Allah Azza wa Jal, dan mereka inilah ulaikal muqarrabun, orang yang didekatkan dengan Allah Azza wa Jal. Jadi ini golongan yang paling tinggi lah, as-sabiqun, ataupun kalau dalam ayat yang lain, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin, orang-orang yang awal hijrah ke kota Madinah lebih tinggi kedudukannya daripada orang-orang yang lambat berhijrah ke kota Madinah. Dan sehingga kan Allah Azza wa Jalla pun menyatakan tidak sama. Macam mana ayat dia ya? Tidak sama orang yang berhijrah min qablil apa ayat dia saya lupa dah. Tapi tak sama orang yang berhijrah sebelum pembukaan kota Mekah dengan selepas pembukaan kota Mekah. Apa ayat dia? Kita tengok jap. Min ba'dil fathi wa qatal. Okey. Ini dalam suratul Hadid ayat 10. Kita tengok Suratul Hadid ayat 10 kata Allah Azza wa Jalla ni. La yasawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal. Tidak sama kalangan kamu orang yang memberikan infak sebelum pembukaan kota Mekah dan turut berjuang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Mereka lebih tinggi darajatnya berbanding dengan orang yang memberikan nafkah selepas pembukaan kota Mekah dan berjuang. Wa kullu wa'adallahu al-husna, tapi kedua-duanya dijanjikan kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ceritanya dia berbeza dengan orang yang berlumba ke depan dulu dengan orang yang lambat. Jadi di sini Allah Ta'ala kempen kita, fastabiqul khairat. Maka berlumba-lumbalah melakukan amal kebaikan dalam apa jua keadaan pun. Kan ada satu cerita sebagai akhirnya. Sekumpulan orang miskin datang jumpa dengan Nabi SAW. Mereka ni datang dari jauh. Jumpa dengan Nabi Yunus SAW. Dan mereka datang dengan pakaian yang nampaklah pakaian yang lusuh. Mereka datang dalam keadaan yang nampaklah orang-orang susah, bukan orang senang. Nabi pun sedih tengok keadaan mereka. Dan Nabi pun memberikan sedikit ucapan, kempen supaya para sahabat radhiyallahu anhum memberikan derma dan bantuan kepada kaum yang miskin tadi kan. Tapi sahabat Nabi masa tu entah apalah yang membelenggu mereka. Mereka jadi bela aja. Tak dapat tangkap apa maksud ucapan Nabi SAW. Bukan sahabat Nabi kedekutnya. Na'udzubillah min zalik. Bukan begitu. Cuma macam mereka terpinga-pinga. Mereka tak dapat faham apa yang mahu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dan sehinggalah ada seorang sahabat Nabi pun dia perasan, Nabi ni nak suruh kita bagi infak sebenarnya. Barulah dia pun cepat-cepat bagi memberikan bantuan kepada sahabat kaum yang miskin tadi. Sahabat Nabi yang lain tengok, baru mereka tersedar daripada lamunan tadi. Barulah sahabat Nabi pun balik ke rumah masing-masing, kumpul barang sebanyak-banyaknya, ambil barang masing-masing, letak di satu tempat, jadi satu timbunan bantuan. Nabi SAW berubah muka, jadi gembira sangat-sangat. Dan Nabi pun kata, Man sanna fil islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man
amila biha. Sesiapa yang memulakan satu benda yang baik diikuti oleh orang lain, maka dia dapat pahala dia dan pahala orang lain mengikut. Dalam riwayat yang lain, tidak dikurangkan walaupun sedikit sampailah hari kiamat. Jadi di situlah kita berlumba-lumba untuk melakukan kebaikan. Alih sata dah ada kebaikan dia buat, diikuti oleh ramai orang, tempat lain pun ada gelombangnya, sampai Singapura pun ada gelombangnya. Alhamdulillah. Kita pun nak ada kebaikan, walaupun tidaklah menjadi gelombang pun tak apa. Yang penting ada kebaikan yang boleh dicontohi, yang boleh ditauladani oleh orang-orang terdekat pun, alhamdulillah. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita berhenti di sini jam 9. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada ibu-ibu sekalian, insya-Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Betul, jazakallah Nama khairan, Ibu Ustaz. Nasimah. Terima kasih semua. Assalamualaikum.